Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Hari ini kita akan bincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan PRU 15. Apakah persediaan kita untuk mencapai atau melaksanakan PRU 15 dari segi sebagai pengundi lah. Kerja orang-orang lain tu biasalah ya. Tapi kita sebagai orang yang akan mengundi lah. Nah, pilihan raya ini sangat penting ya. Pilihan raya umum ke-15 ini adalah sangat penting. Kerana dia akan menentukan kita memilih kerajaan yang akan menguruskan negara ini untuk 5 tahun akan datang. Dan dalam hal ini saya rasa peranan kita atau boleh kita anggap sumbangan kita dalam memilih kerajaan yang bertanggungjawab ya, yang menasabah dan juga yang boleh menguruskan negara ini adalah satu perkara yang sebenarnya adalah tanggungjawab besar kita. Dan bagi saya tanggungjawab ini kena kita laksanakan kerana keselamatan negara dan juga kestabilan masyarakat Malaysia yang saya percaya adalah satu perkara yang kita perlu untuk menjaga keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran yang berterusan. Bagi saya cukuplah kita telah ada pengalaman 4 tahun 5 bulan berpindah-pindah kerajaan ya sehingga kita terpaksa dapat 3 Perdana Menteri dan ini membantutkan ekonomi kita, kejatuhan mata wang kita, kejatuhan nilai ringgit kita, kenaikan harga barang yang tinggi ya. Dan lepas itu kita dapati kegelisahan orang ramai ya melihat perebutan kuasa di peringkat atas. Bagi saya perkara ini semua boleh melambatkan proses kemakmuran kita dan juga boleh melambatkan kemakmuran yang patut kita capai dengan masa yang kita dapat iaitu 4 tahun lebih ya. So jadi bagi saya tanggungjawab kita adalah sangat besar. Sebab itu saya rasa kita kena fikir betul-betul untuk menguruskan atau untuk melaksanakan PRU 15 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah ini sentiasa mengajar kita perkara yang boleh kita fikir, ya, yang boleh jadikan kita tauladan, yang boleh jadi cermin dan juga boleh menjadi alasan-alasan untuk tindakan kita selanjutnya. Sejarah politik negara sejak PRU 14 dan sejak apa kita kata 4 tahun lalu, 4 tahun, hampir 4 tahun setengah ya, kita mempunyai pengalaman yang agak pahit ya. Dan sejarah ini kita kena baca supaya kita tidak mengulangkan perkara yang sama ataupun mengulangkan benda-benda yang boleh kita elak hasil daripada kebijaksanaan kita menguruskan atau memberi undi kita kepada pihak-pihak yang patutnya bertanggungjawab untuk negara kita. Jadi bagi saya selepas PRU 15 minta maaf PRU 14 yang kita jalankan pada 9 Mei ya, 9 Mei 2018 dan pada 9 Mei 10 Mei kita membentuk kerajaan yang dipanggil PH. PH ni telah dapat mentadbir negara ya dan dia adalah gabungan parti-parti politik yang nampaknya bergabung atau bekerjasama untuk menjatuhkan Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO. Dan mereka berjaya menjatuhkan BN ya dengan mendapat undi kalau tak silap saya ya 130 lebih parlimen sehingga mereka boleh membentuk kerajaan. Tetapi isunya yang berlaku ialah kita dapati beberapa perkara yang boleh kita lihat sebagai satu kelemahan ataupun satu perkara yang menyebabkan kegelisahan dan juga keluh kesah rakyat Malaysia pada masa itu. Pertama sekali kita dapati kerajaan PH adalah kerajaan yang dianggoti oleh banyak parti politik iaitu PKR ya, DAP dan kita ada juga pihak Bersatu ya dan juga kita ada parti-parti komponen yang lain. PAS ya, ini parti yang besar lah pada masa itu ya yang mengangguti PH. Dan kita dapati lantikan kabinetnya adalah sangat apa kita kata bercampur dan dia juga dianggoti oleh mereka yang kurang pengalaman dalam pentadbiran negara dan mereka juga mempunyai satu sikap, mereka adalah pembangkang. Bila pembangkang mereka ini suka mengkritik banyak tetapi bila dia menjadi sebuah kerajaan so banyak perkara-perkara yang cuba ditunjulkan sebagai kelemahan BN nampaknya tidak dapat dilaksanakan dengan baik ya dan juga manifesto yang dicadangkan atau yang diwar-warkan kepada orang ramai juga terlalu banyak dan terlalu mustahil untuk dilaksanakan.
Banyak perkara-perkara itu yang sebenarnya mengikut pemimpin PH adalah satu perkara yang sengaja dilakukan sebab mereka tak duga mereka menang. Saya ingat ada ucapan seorang ketua, seorang pemimpin PH ya, dia tak sangka bahawa dengan janji-janji macam tu mereka akan menang dan mereka tahu susah nak dilaksanakan. Tapi isunya sekarang ialah apa tu kita kata manifesto itu telah memberi janji kepada orang ramai dan orang ramai menanti sejauh mana dia akan dilaksanakan. Tetapi ternyata benda itu tidak dapat dilaksanakan. Hanya yang dapat dibuang ialah GST ya, dan diperkenalkan semula SST. Yang saya percaya memang SST itu menguntungkan pihak-pihak peniaga ya. Dalam GST saya yakin sangat bahawa walaupun rakyat kena membayar terus cukai kepada kerajaan, tetapi itu lebih jelas masuk kepada uh, kantung kerajaan dan dengan itu kerajaan boleh mengumpulnya dan lepas itu menggunakan untuk pembangunan negara ataupun perkara-perkara lain untuk kebajikan negara. Tapi kalau SST dia terus masuk ke poket tauki-tauki, pedagang-pedagang ya. Dan dengan SST juga barang kita tidak dapat dikawal, dia makin memuncak sampai sekarang ya. Jadi bagi saya itulah manifestonya tak dapat dilaksanakan banyak dan saya percaya kebanyakan kita tahu apa yang tak dapat dilaksanakan, terutama janji-janji manis kepada orang muda seperti free education ya, pelajaran universiti terutama tertiary, pelajaran tinggi yang percuma. Lepas tu tol juga akan dihapuskan. Lepas tu PTPTN akan dijadikan percuma pada semua orang. Hutang-hutang Felda Peneroka juga akan dibubarkan, dibuang ya. Dan banyak lagi lah janji-janji manis. Dan para pengundi percaya bahawa itu adalah suatu perkara yang akan dapat dilaksanakan. Tetapi ternyata setelah betul memegang kerajaan, hal-hal itu bukan mudah untuk dilaksanakan sebab banyak pihak yang terlibat. Misalnya tol saja, dia melibatkan syarikat-syarikat yang telah ada perjanjian dengan kerajaan sebelum itu yang akan menguruskan pembinaan jalan raya expressway ya. Dan akhirnya kita kena bayar tol untuk menampung perbelanjaan mereka. Dan mereka ada perjanjian, jadi tak mudah untuk dibuang begitu saja ya. Jadi ini orang ramai kena fikirlah. Perkara-perkara yang ada perjanjian yang apa kita kata telah dimeterikan perjanjian bukan mudah untuk ditukar kecuali kita bayar pempasan semula dan pempasan itu bukannya sedikit beratus-ratus juta ya. Sebab itu tol tak dapat dimusnahkan atau dicabut daripada kita semua dan kita kena terus membayar tol. Dan adalah perkara dah hujung kerajaan itu saya ingat dia cuba mengurangkan bayaran itu tetapi dengan memanjangkan tarikh ataupun tempoh pembayaran tol itu di setengah-setengah jalan utama ya. Jadi bagi saya ini satu janji yang sepatutnya kita semua ingat bahawa perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang tak masuk akal, patutnya kita hindar dan kita tak boleh lagi percaya janji-janji seperti itu ya. Ya, kita tak boleh percaya. Misalnya soal apa kita kata membebaskan PTPTN untuk diterima sebagai beasiswa. Saya rasa percayalah, saya sendiri percaya bahawa orang-orang yang patut dibagi beasiswa ialah orang-orang yang pandai, budak-budak yang cemerlang. Tetapi kalau sederhana, mereka perlu membuat pinjaman seperti juga masa saya belajar di universiti dahulu ya. Mereka yang pandai dapat beasiswa. Saya nasib baik dapat beasiswa, tak payah bayar balik. Tetapi yang PTPTN atau derma siswa ataupun pinjaman terpaksa dibayar balik. Jadi bagi saya ini satu perkara yang memang kita berdasarkan merit. Macam mana kita tak berdasarkan merit apabila kita misalnya mahu benda itu dilakukan atas kita walaupun kita tidak cemerlang. Jadi bagi saya banyak lagi perkara. Tetapi satu isu juga yang kerajaan PH dulu yang mengecewakan juga ialah soal apa kita kata cabaran-cabaran kepada perlembagaan kita. Saya ingat pada masa itu, ya saya masih lagi bekerja di universiti. Saya ingat soal apa kita kata kedudukan istimewa dipersoalkan, ya. Dan timbul tuduhan-tuduhan yang mengatakan orang Melayu pendatang, ya. Dan timbul juga tuduhan mengatakan apa tu diskriminasi yang banyak. Padahal benda itu adalah satu perjanjian, suatu perkara yang telah dimasukkan dalam perlembagaan negara kita sejak 1948 lagi ya. Dan kedudukan istimewa Melayu itu memang diberikan oleh British kepada kita dan kita menuntutnya, Raja-Raja Melayu menuntutnya sebagai tukar ganti kerakyatan Jusoli yang diberi kepada sesiapa sahaja yang lahir di negara kita. Jadi ini sejarah dan ini adalah tukar ganti politik yang telah dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin kita pada masa dahulu.
takkanlah kita sekarang yang jadi anak cucu cicit ni sekarang mau melupakan perkara yang telah kita masukkan dalam perlembagaan. Dan saya juga dapati bahawa satu cara juga ialah PH berjanji akan mengkaji semula perlembagaan dan jawatankuasa itu telah ditubuhkan. Bagi ini memang menimbulkan kerisauan orang-orang Melayu dan Bumiputera. Bukan saja orang Melayu tapi Bumiputera Sabah Sarawak juga tertakluk kepada pasal 153. So bagi saya ini adalah satu perkara yang mendatangkan kerisauan, kebimbangan. Sedangkan pasal 153 itu tidak boleh dipersoalkan sampai bila-bila pun mengikut peristiwa 13 Mei 1969. Dia adalah indefinite, tempoh yang panjang, sebab soal membantu Bumiputera ini adalah satu perkara yang merupakan satu negara kebajikan ataupun satu negara social welfare yang memang kita laksanakan sejak kita berlaku 13 Mei ataupun sejak sebelum merdeka tu kita kurang, tapi 13 Mei kita dah laksanakan dah. Itu seperti juga dasar-dasar kerajaan England misalnya bagi juga bantuan kewangan kepada mereka yang menganggur dan juga miskin. Jadi bagi saya dasar perlindungan kepada orang miskin dalam pasal 153 itu adalah satu perkara yang lumrah dilakukan di seluruh dunia. Dan orang miskin oleh kerana faktor-faktor sejarah dan faktor-faktor dasar British dahulu dan juga kerana isu-isu ekonomi yang memang susah kita nak samaratakan, maka dia perlu dilaksanakan. Tetapi ini yang telah dicabar oleh pemimpin-pemimpin PH. Sampaikan bila buat statement itu kita akan rasa gelisah, kita akan rasa marah kerana dia melepaskan perkara-perkara yang sangat sensitif. Itu juga dengan cabaran pada agama Islam. Bagi saya ini juga perkara yang telah dibangkitkan oleh apa kita kata setengah-setengah pemimpin PH yang ikut sedap mulut saja mereka nak cakap. Dan Nabi Muhammad, dilukis karikatur tentang Nabi Muhammad dipelecehkan, berkahwin dengan budak umur 9 tahun. Pada itu semua dari segi Islam mereka tidak bersama sampailah dia dewasa. Tapi ini yang kita kata ada orang-orang yang tertentu dalam masyarakat kita yang suka mencabar kedudukan Islam sebagai agama apa kita kata agama rasmi persekutuan. Dan kita dapati juga kes-kes mahkamah berlaku apabila seorang bapa masuk menjadi seorang Muslim, anak-anaknya dibawa masuk bersama, dan ini telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi sebagai sesuatu yang salah dan anak-anak itu dipulangkan balik kepada ibunya yang bukan beragama Islam. Jadi bagi orang Islam ini satu perkara yang kita kata mendatangkan kegelisahan, mendatangkan satu perkara yang kita merasa Islam itu dicabar. Saya sebagai orang Islam tentulah saya masa begitu, sebab itu bagi saya dia tidak sesuai. Sebenarnya kalau dulu masa BN memerintah negara, perkara itu dirundingkan baik-baik, dan kita tidak menyebarkan Islam pada orang bukan Islam. Begitu juga orang bukan Islam tidak mencaci orang-orang Islam dengan agama Islam, dan kita dapati kita hidup aman damai, dan kita tidak menyinggung. Memang ada pihak-pihak yang ekstrim. Misalnya saya ingat ada seorang pelajar, dia mentang-mentang dia baru belajar Islam balik dari Australia, dia pergi robohkan kuil-kuil di Curling dan sebagainya, dan dia diambil tindakan. Jadi maksudnya kita mesti melihat bahawa keadilan itu adalah untuk semua orang. Jadi kalau ada dalam perlembagaan, dilindungi agama Islam sebagai agama persekutuan, dan juga perkara 11, 11A bahawa orang Islam tidak boleh didakwah, diberi agama lain atau disuruh masuk agama lain, dan Islam juga tidak memaksa orang lain memeluk agama Islam. So bagi saya itu dah cukup sebagai suatu dasar yang telah dilembagakan, yang telah dibuat sejak kita mendapat kemerdekaan. Dan kita tahu sejak sebelum merdeka pun agama macam-macam di Malaysia ni ada, dan kita dapati mereka berkembang seperti biasa, tidak ada pergaduhan. Tetapi bila PH memegang kerajaan dahulu, setengah daripada pemimpin-pemimpin itu bercakap seperti itu. Jadi ini yang menimbulkan kerisauan orang-orang tempatan. Selain daripada itu, kita dapat juga soal apa kita kata tabung haji telah dipelekehkan dengan melantik ahli-ahli lembaga pengarah tabung haji itu bukan orang Islam. Ini tak patut. Dan lepas tu aset tabung haji 19.9 juta dipindahkan kepada MOF, ditakbir oleh syarikat bukan Islam, dipimpin oleh bukan Islam selama 7 tahun, dan setiap tahun-tahun haji, tabung haji kau tak silap dia bagi 2% saja keuntungan. Dan bagi ini semua adalah satu rompakan. Kalau misalnya orang lain dituduh sebagai perompak, pencuri, tetapi bila ini dilakukan ke atas tabung haji, dia adalah satu perompakan.
mana mungkin simpanan orang-orang Islam ditadbir oleh bukan Islam, dan mana mungkin harta orang-orang Islam dalam tabung haji yang apa kita kata penabung-penabungnya macam saya diberi kepada orang lain untuk jadi syarikat. Dan macam mana mungkin apa tu kita kata orang-orang Islam telah diperlekehkan dengan tindakan-tindakan kerajaan yang tidak menghormati orang-orang Islam. Kita ada juga Menteri Agama, tetapi Menteri Agama pada masa itu saya rasa tidaklah begitu berkuasa, tetapi saya dengar juga orang mengatakan bahawa dia juga yang menurunkan tanda tangan. Ya, yang ini saya minta maaf lah kalau salah. Tapi itulah isunya sekarang, agama Islam, tabung haji telah dipelekehkan. Dan tentulah majoriti umat Malaysia ni ataupun bangsa Malaysia ni adalah orang-orang Melayu yang beragama Islam. Ya, begitu juga LGBT telah dibenarkan, dibuat perayaan-perayaan sambutan-sambutan di Kuala Lumpur dan sebagainya, dan secara terbuka kita punya pemimpin-pemimpin PH juga ya telah merestui LGBT, dan ada anak-anak pemimpin yang menjadi dia punya perestu kepada LGBT. Nah, bagi kita ini satu perkara yang memang kita tolak di Malaysia ya. Dan kita dapati kegiatan pihak-pihak LGBT ini ya berleluasa dan secara terbuka, mereka tidak lagi malu untuk mengaku. Jadi bagi saya ini satu perkara yang sebenarnya telah memberi satu keresahan dalam masyarakat. Ya, dan saya percaya PH juga telah menyebabkan satu ekonomi yang ini saya bukan orang ekonomi, tapi saya sedar bahawa misalnya projek-projek BN yang besar itu telah diberhentikan ya, telah diputuskan, dan ini mengakibatkan projek-projek itu kita terpaksa bayar denda ya, macam Singapore apa tu HSR ya, high speed train ya, high speed train Singapura Malaysia Kuala Lumpur telah diberhentikan. Akibatnya kita kena bayar kerugian kepada kerajaan Singapura kerana memberhentikan projek itu. Tapi lepas tu, selepas beberapa lama, tak berapa lama, dia dihidupkan semula tetapi dipendekkan pula dia punya apa kita kata perjalanannya, dan dipisungkan sikit dia punya apa perjalanan rail-railnya. Jadi bagi saya ini satu perkara yang menyebabkan perancangan ekonomi walaupun dibuat oleh kerajaan yang lepas, tetapi kalau dia berguna untuk negara kita, untuk memberi peluang pekerjaan, untuk memajukan bandar-bandar kecil, untuk memberi kemudahan pada rakyat, kenapa tidak boleh kita teruskan? Sedangkan perjanjian dah dibuat. Apakah kerana perjanjian itu dibuat tanpa kerajaan yang baru mentadbir, tak ada syarikat yang direstuinya, maka dia benda itu dicabut, tapi lepas tu dibuat semula. Ya, so bagi saya ini satu perkara yang memang merugikan negara. Begitu juga apa East Coast speed train kan, itu juga kita kata diberhentikan dengan kerajaan China. Lepas tu nak dimulakan semula. Begitu juga komen-komen kerajaan PH mengatakan kerajaan PN dulu jual apa kita kata tanah-tanah kepada China, dan lepas tu memberi kewarganegaraan kepada China macam Forest City di Johor Bahru tu kan. So jadi bagi saya ini hal-hal ini lepas itu diteruskan. Begitu juga saya ingat sistem nuklear yang dibuat di Kuantan. Oh, dianggap sebagai satu perkara yang teruk. Tetapi bila mereka pegang kerajaan, mereka teruskan juga. Jadi bagi saya, keikhlasan ya, PH itu memerintah betul, kenalah betul. Sebab ini untuk kepentingan negara. Ya, walaupun dia dibuat oleh kerajaan sebelum itu dan musuh politik mereka. Jadi projek-projek besar itu walaupun dibuat oleh kerajaan sebelum itu ya, tetapi dia untuk kepentingan orang ramai. Jadi kenapa mesti kita kacau projek-projek seperti itu? Kalau betul-betul kerajaan mahu projek besar, maka mereka kena ciptalah projek-projek besar. Ya, jadi bagi saya ini sebenarnya nampak sangat bahawa kerajaan yang baru mentadbir negara itu ya, PH itu sebenarnya ada agenda personal, ya, ada agenda yang kita kata cuba mencari sesuatu yang untuk kepentingan mereka. Ya, bagi saya kalau dia dah teruskan, sebab bagi saya ini untuk kepentingan negara. Sayanglah bila dia berhentikan, ya, maka kita tak dapat faedah, orang-orang Pantai Timur tak dapat faedah. Begitu juga misalnya Express Borneo kan, Express Borneo di Sabah dan Sarawak juga diberhentikan, sedangkan itu berguna untuk rakyat sebelah sana ya, mendapat kemudahan pengangkutan untuk kemajuan ekonomi mereka, untuk perhubungan mereka, untuk kita kata kebajikan hidup mereka ya. So perkara ni semua dengan jelas. Jadi sebab itu bagi saya kerajaan PH ini kadang-kadang dia bersifat apa tu pemusuhan ya.
dengan kerajaan lama ditunjukkannya dalam projek-projek negara. So, bagi saya ini satu perkara yang kurang bijak dan saya rasa sepatutnya tidak berlaku seperti itu, ya. Supaya sebab bila dibuat begini nampak sangat orang ramai boleh melihat bahawa perkara ini ialah walaupun bukan semua orang percaya, tetapi perkara ini menunjukkan bahawa ada agenda tertentu lah dalam mereka menghapuskan projek-projek mega, ya, kerajaan BN, ya, dan sebagainya. Padahal itu untuk kepentingan ramai. Jadi ini patut dielakkan. Tapi ialah dia dah buat. Sekarang kita harap kerajaan yang akan datang memikirkan soal kepentingan rakyat tu, ya, dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya gunakan bahawa ini untuk rakyat, ini untuk rakyat, untuk rakyat. Tapi sebenarnya bila mereka pegang kerajaan, mereka tidak memikirkan rakyat, tapi mereka lebih memikirkan menunjukkan kuasa mereka, siapa yang berkuasa sekarang, nak memasukkan dia punya kroni-kroni dalam projek-projek tersebut, ya, dan nak menunjukkan kuasa dia di peringkat negeri, ya. Sedangkan perkara itu sebenarnya merosakkan perancangan yang awal. Kenapa perancangan awal itu bukan dibuat oleh mereka. Jadi ini yang masalah besar. Jadi bagi saya cukup-cukuplah perkara macam tu. Jadi kita kena buat projek itu untuk kepentingan orang ramai, betul-betul ikhlas, ya. So kalau walaupun dibuat oleh orang lain tetapi kita teruskan, memang susah nak cari hati yang mulia seperti itu, ya kan. Tiap pemimpin dia ada cara dia, tiap PM ada cara dia. So sebab itu kita dapati masing-masing nak tunjukkan apa yang dia lebih baik daripada orang lain. Tapi kadang-kadang bukan lebih baik, lebih buruk, ya, lebih buruk. Lepas tu PH juga misalnya saya ingat lagi, ya, dia tak boleh membenarkan komen-komen orang ramai. Dia ambil tindakan. Macam saya, bila saya komen soal rakyat gelisah sebab banyak undang-undang yang nak diperkenalkan, banyak dasar-dasar lama dibuang. Saya telah diberi warning, ya, oleh oleh Kementerian Pelajaran melalui orang-orang tertentu, ya, melalui universiti supaya ingatkan saya jangan cakap banyak, dan akhirnya saya dapat surat cinta, ya, supaya saya kena akur dengan apa kita kata arahan-arahan. So bagi saya tak ada masalah. Saya memang akur padaran, tapi beri pendapat itu adalah hak kebebasan kita. Jadi hak kebebasan itu tak ada berlaku juga, ya. Tapi saya nak cakap dengan sini, dia orang bias juga. Kalau profesor bukan Melayu, mereka benarkan profesor daripada USM, profesor UKM. Tetapi bila profesor Melayu macam saya, yang memang nak berkata sesuatu, banyak profesor Melayu yang mendiamkan diri, ya. Buat kerja je dekat makmal ke, dekat lab mengajar budak-budak pergi balik. Tapi saya, wartawan tanya, khabar tanya, apa pendapat Prof tentang perkara ini? Dan saya beritahu, oh tak boleh. Tetapi yang bukan Melayu, saya cakap UKM dan UTM, USM diterima. Sampai sekarang pun tak ada dapat apa-apa pun belang. Dan mereka dapat apa tu kita kata highlight yang baik. Ya, tetapi untuk orang Melayu macam saya, diberi warning. Ya, secara ini bukan cerita tak betul, cerita saya. Ya, itu saya rasa kebebasan bersuara itu pun dah kurang. Ya, masa PH dulu pegang kerajaan, kena pada saya lah. Ya, bukan kena pada orang lain, saya tak tahulah. Pada saya kena. Cuma saya nak komen, kalau sekarang, ya pada sekarang, masa apa tu, UMNO jadi Perdana Menteri sebelum Parlimen bubar, kita boleh bercakap. Kita bercakap pun bukan kita hentam kromo. Kita mau fikir dengan alas-alas, dengan perkataan-perkataan yang tertib, ya. Style orang lah. Kita universiti macam saya profesor, kita tak buat komen dengan perkataan yang tak elok, ya. Bukan perkataan yang kasar-kasar, yang menyumpah orang tu, menyumpah orang ni. Tidak. Kita bercakap perkara yang macam kita mengajar dekat kuliah juga. So bagi saya ini sangat penting, ya. Saya harap kebebasan bersuara ini satu perkara yang dihormati oleh semua pemerintah, ya, oleh semua pemerintah. Memang kita ada saluran-saluran untuk kita menguruskan suatu perkara, betul. Tetapi kalau kita bagi pendapat, kalau tidak dengan media sosial atau media massa, ya, surat khabar, televisyen, cara mana lagi? Buat video pun satu cara, tapi tujuan kita ialah untuk memberi komen supaya kita boleh juga bagi pendapat, dan kalau apa-apa berlaku sekurang-kurangnya tanggungjawab kita tu kita dah buat. Ya, itu perkara yang penting. Ini bukanlah, saya tak anggaplah satu perjuangan, berat sangat, besar sangat tu. Tapi bagi saya, bila kita berfikir, kita tengok, kita boleh bercakap. So, kenapa kita tak boleh bercakap, kan? Itu kebebasan bersuara, ya. Saya harap perkara ini diteruskan di Malaysia. PH juga misalnya kita kata, membuat perkara yang pelbagai, ya. Misalnya di Perak, ya. Saya ingat kerajaan PH di Perak minta 999 tahun, 999 untuk ownership tanah. Sedangkan negeri lain tak buat.
Dan kali kedua PH Penta juga dia buat lagi sekali. Sedangkan orang lain macam Tanah Simpanan Melayu atau MCL, Melaka Custom Million, ataupun Tanah Adat di Terengganu, di Negeri Sembilan, dia 99 tahun. Lease land dipanggilkan. TOL dibagi. Tak ada sampai 999 tahun. Bagi saya ini satu perkara yang tak adil walaupun negeri, tanah tu hak negeri. Tapi negeri-negeri lain tak buat begitu. Jadi kenapa mesti PH yang pegang negeri Perak itu buat perkara macam tu? Sampai sekarang pun ada percubaan. I mean, sebelum ni saya dengar juga cerita itu ada juga usaha untuk membuka atau memiliki tanah sampai dekat 1000 tahun lah. Lagi 1 tahun jadi 1000 lah kan. Itulah dia. Jadi bagi saya dasar macam ini itu bukan dasar yang baik untuk rakyat Malaysia. Dia sangat resis ya. Dia sangat resis. Kenapa tanah kebun apa kita kata tanah kebun apa tu apa tanah apa tu kita kata sorry Kampung Baru Cina tu boleh sampai dekat 1000 tahun, sedangkan orang lain, orang Melayu ataupun mereka bukan Melayu pun, dia orang India, mereka memiliki tanah atau freeland ya, freehold, ataupun tanah simpanan Melayu ataupun tanah biasa yang tanah kerajaan mesti leasehold ya. Jadi ini yang bagi saya tak sama. Dan orang selalu mengatakan orang Melayu bila membela hal orang Melayu dianggap resis. Sedangkan orang lain juga membela bangsa mereka, kenapa tak dianggap resis? Kita lihat pertubuhan-pertubuhan orang Cina yang membangkit Dong Zong misalnya. Kenapa dia tidak dianggap resis? Walaupun dia membela sekolah Cina, nasib masyarakat Cina. Begitu juga dengan orang India kan. Dia membela nasib orang India, ya, sekolah Tamil, lepas tu apa tu pelabur-pelabur, peniaga-peniaga kecil India. So bagi saya, ya selagi dia memperjuangkan kaumnya, maka dia adalah resis. So bukan orang Melayu saja. Melayu ni mempertahankan sesuatu yang ada dalam perlembagaan. Ya, dan perlembagaan itu dibuat bukan sekarang, perlembagaan itu dibuat sejak tahun 1948 sebelum kedatangan perlembagaan itu pun, bahawa negeri-negeri ini adalah negeri-negeri Melayu. Bila negeri-negeri Melayu, dia ditakbir oleh kerajaan Melayu. Dan kerajaan-kerajaan Melayu di tiap-tiap negeri itu telah mempunyai adat istiadatnya, telah mempunyai peraturan-peraturannya, undang-undang kanun Melaka telah ada ya, kanun Perak telah ada, Kedah pun telah ada, Pahang juga ada sebelum British datang, dan mereka menghormati walaupun mereka juga mengambil juga. Dan akhirnya bila kerajaan ini dipulangkan balik pada Raja-Raja Melayu, Raja Melayu tak pernah terhapus, tapi pentadbiran tu dipulangkan balik Raja Melayu, maka hukum itu berlaku. Undang-undang tubuh negeri dah ada. Ya, sebelum kedatangan Barat dan selepas kedatangan British, perjanjian telah dibuat 48. Jadi bagi saya, perkara ini mestilah kita faham betul-betul supaya jangan kita beri kuasa itu kepada orang tak mau faham ataupun salah faham atau sengaja tak nak faham atau sengaja membuat porak-poranda dalam masyarakat dengan dasar-dasarnya, kata-katanya, ucapan-ucapannya, ya, persiaran akhbarnya yang tidak menghormati dasar-dasar negara. So kita kena, misalnya saya ingat beberapa orang menteri daripada kerajaan PH, dia membuat kenyataan-kenyataan dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Tamil, sedangkan dasar negara kita pentadbirannya adalah bahasa Melayu. Ya, ada tu Datuk Najib kata bahasa Malaysia. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia itu dasar kita. Kenapa mesti kita buat statement-statement kementerian dalam bahasa yang bukan bahasa kebangsaan? Ya, bukan bahasa kebangsaan. Nah, ini adalah satu pelanggaran dasar. Dan ini sangat mengisaukan orang ramai, terutama orang yang mendukung perjuangan bahasa kebangsaan yang telah kita daulatkan sebelum merdeka. Saya ingat Datuk Wan Jaafar yang buat itu dalam Federal Council dan Tengku bila merdeka meneruskan dasar bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Dan pasal 152 itu telah dimaktubkan. Dan bila kita buat Malaysia, maka benda itu diteruskan. Jadi bagi saya, kita kena faham ini. Jadi kerajaan yang memerintah mestilah bukan kerajaan perkauman. Ya, kerajaan yang memerintah ialah kerajaan yang menjaga, mengiktiraf semua perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan yang juga menjaga keharmonian kaum-kaum di Malaysia. Kita tak dapat nafikan bahawa Malaysia ini memang parti-parti politiknya berdasarkan perkauman. Tetapi UMNO misalnya adalah parti perkauman. Betul. Tetapi dia telah laksanakan dasar itu sejak tahun 46. Ya, sejak bulan 1 Mac 1946 dia dah menegakkan bahawa UMNO itu perjuangannya ialah abata, agama, bangsa dan tanah air. Dan tanah air itu Melayu, bangsanya Melayu, agamanya Islam. Tanah airnya Persekutuan Tanah Melayu masa itu. Ya, benda itu tak lari sampai sekarang. Tetapi bukan bermakna artinya UMNO tidak boleh menjaga kepentingan kaum lain.
Cuba kita tengok perlembagaan Malaysia. Atau kita tengok masa perjuangan orang Melayu menentang Melayu. Adakah dipaksa British supaya buang orang bukan Melayu atau buang orang-orang yang menentang Melayu ni? Tidak. Melayu ni disokong oleh orang-orang bukan Melayu. Tan Cheng Lock menyokong pada awalnya. Ya, mereka marah sebab Melayu terkembalikan kuasa bila nak buat Federal Council Federal Agreement, raja-raja Melayu dapat semula kuasa. Mereka marah dan mereka buat perlembagaan rakyat. Tapi adakah UMNO misalnya buat cadangan supaya mereka ni dihapuskan atau mereka ni dibuang negara? Tidak kan? Tidak. Sejarah, saya baca sejarah dan sejarah itu tak pernah menafikan kewujudan orang-orang bukan Melayu atau imigran-imigran yang kemudian diberi kerakyatan di tanah Melayu. Jadi kalau kita baca sejarah, ya, dan saya orang sejarah, maka kenapa tidak boleh ya, kita semua, terutamanya orang-orang Melayu atau orang yang sayangkan negara ini, menghormati orang bukan Melayu, ya, terutamanya bukan Melayu, menghormati apa yang telah kita buat, ya, 65 tahun dahulu sebelum kita merdeka, ya, atau 75 tahun dulu sejak UMNO ditubuhkan. UMNO tidak pernah mencadangkan orang bukan Melayu dibuang daripada negara ini, ya kan? Jadi bagi saya inilah perkara yang mesti kita fikirkan. Jadi tuan-tuan, kalaulah 22 bulan kerajaan PH telah cuba mengganggu-gugat, ya, perkara ini sehingga kita menjadi tidak begitu tenteram dan kita menjadi kelang kabut, kita gelisah, kita rasa berkecamuk, kita rasa nak bergaduh dengan orang lain, kenapa mesti kita ulangkan perkara itu, ya? Dan kita ingat juga, ya, itu satu hal PH. Kenapa mesti kita ulang? So kita jangan bagi undi ataupun kita seboleh-bolehnya elakkan orang-orang yang kita kata masih lagi ingin mendukung isu-isu tersebut atau membuat huru-hara. Kita ambil misalnya soal sekarang, bagaimana kerajaan kita telah ditadbir selama 4 tahun setengah, 4 tahun 5 bulan. Ini sejarah. Ini sejarah. Yang saya cakap pun tadi sejarah, ya. Sejarah kerajaan PH 22 bulan. Ini sejarah. Kita lihat dalam masa 4 tahun 5 bulan kita dapat 3 kali kita dapat PM, ya, Perdana Menteri. Kenapa perkara ini berlaku? Itu menunjukkan kita tak stabil. Itu menunjukkan kita ada huru-hara walaupun kita kata kita kerajaan cuba menahan, ya, supaya tidak meletus pergaduhan dan sebagainya. Tapi nasib itu pada masa itu juga kita kena COVID-19 dan pada masa itu juga kita dapat itu kita kata tuduh menuduh kacau mengacau di antara satu sama lain. Ya, terutama kepada orang Melayu dan agama Islam dan raja-raja Melayu. Saya terlupa tadi, raja-raja Melayu. Tapi tak apalah, raja-raja Melayu memang dah ada dalam perlembagaan, tak ada siapa boleh kacau mereka. Tetapi penghinaan kepada mereka sentiasa dilakukan. Sampaikan Seri Paduka Baginda Tuan Agong tak tahan nak duduk sebagai yang di Pertuan Agong. 2 tahun saja baginda letakkan jawatan. Tak pernah tahu berlaku dalam sejarah negara kita yang di Pertuan Agong itu yang patutnya memerintah selama 5 tahun letak jawatan kerana tak puas hati dengan kerajaan pada masa itu. Jadi ini bukti yang jelas, ya, kita bukan ada-adakan cerita. So kita dapati kenapa kerajaan itu tidak nampak stabil. Kerana pertama sekali kita dapati mereka mempunyai banyak parti-parti yang antara satu sama lain sentiasa syak mengesyaki ataupun sentiasa rasa bimbang dengan kuasa orang lain. Ya, kita dapati kenapa misalnya, ya, berlaku misalnya langkah Sheraton. Kenapa berlaku langkah Sheraton? Kerana pihak bersatu yang dipimpin oleh Tun Mahathir, ya, Dr. Mahathir telah keluar daripada kita kata kerajaan PH dan menyebabkan, ya, ada orang kata Tun Mahathir dulu letak jawatan, ada pula pihak Tun Mahathir kata pihak yang sebelah lagi mengatakan bahawa sebab langkah Sheraton. Tapi apanya benda tu berlaku serentak. Siapa dulu tu saya rasa macam mungkin BH bersatu dulu. So mereka buat langkah Sheraton. Memanggil yang diketuai oleh kita kata Tan Sri Mahyudin. Dia memanggil orang-orang yang sempati untuk melahirkan sebuah kerajaan dipanggil Melayu Islam. Maka UMNO telah terjebak sama di dalam perundingan langkah Sheraton. Tapi Tun Mahathir tak sampai. Makna benda itu dilihat seolah-olah bahawa Tan Sri Mahyudin lah yang telah membuat langkah itu untuk keluar daripada PH. Dan lepas tu Tun Mahathir letak bubarkan kerajaannya tanpa rujukan pada sesiapa, ya, tiba-tiba saja dan semua orang terperanjat. So bayangkan macam mana kita punya pelaburan modal ataupun perniagaan kita tidak tergempar ataupun terperanjat kerana perkara ini. So akibat daripada perkara itu, maka kita dapati kerajaan itu bubar, maka Tan Sri Mahyudin dan kumpulannya, ya, telah dipanggil oleh Agong untuk memilih siapa Perdana Menteri yang baru. So akhirnya
Tan Sri Mahyudin telah dipilih, walaupun nama yang ada 2 nama lain pula dijemput, tapi Tan Sri Mahyudin dapat dipilih sebab UMNO apa kita kata sokong dia kan. Sebab UMNO ikhlas lah, ingatkan betul kan. Tapi inilah sebab benda ini banyak sangat parti yang terlibat. Lepas itu akhirnya Tan Sri Mahyudin pegang pula kerajaan ya sebagai Perdana Menteri yang baru. So Tun Mahathir dah terkeluar dan Tun Mahathir nak buat kerajaan unity tidak diterima, maka akhirnya Tan Sri Mahyudin diberi mandat oleh parti-parti yang menyokong dia ya untuk menjadi Perdana Menteri. Dan di sini berlakulah kita kata kerjasama antara Bersatu dengan UMNO kan, dengan PAS ya, untuk mengadakan kerajaan. Tapi kerajaan ini tak kekal lama juga, 17 bulan. Kenapa? Kerana kita dapati ada perselisihan antara Bersatu dengan UMNO, dan UMNO juga mendapati bahawa Bersatu ini kita kata mengambil orang-orang ni 15 ke 16 orang MP UMNO untuk diserapkan di dalam Bersatu supaya Bersatu kuat ya. Lepas tu dalam pilihan raya negeri Sabah pula kita dapati Bersatu tidak pegang janji, ya parti yang patut majoriti jadi CM, Ketua Menteri, tetapi nampaknya Bersatu Perdana Menterinya di Kuala Lumpur, maka CM Sabah dilantik daripada Bersatu sampai sekarang ya. So kita dapati bahawa kerjasama yang pelbagai parti itu menyebabkan ada berlaku perkara-perkara berebutan kuasa. Bila perebutan kuasa ni macam mana nak memajukan negara? Bila dalam kabinet itu atau dalam parlimen itu kita sentiasa berada. Cuba kita tengok Anzac Parlimen ya, kita tengok macam mana berlaku pertikaian pembangkang dengan kerajaan PH. Pembangkang masa tu diketuai oleh UMNO lah, pembangkang PH lepas tu oleh Bersatu dengan kita kata dengan kerajaan DAP dengan orang-orang lain lah yang bentuk PH dulu. So kita dapati bahawa perkara seperti ini menyebabkan keadaan itu tak stabil, ya tak stabil. So kita tak boleh fokus dan rakyat pun asyik dengar cerita pergaduhan politik. Kita jadi muak. Sedangkan masa tu COVID kan. COVID kita dikurung dalam rumah. 2 tahun kan PKP. Dan akhirnya banyak orang gulung tikar. Makan gaji kerajaan teruslah gaji dibayar. Tapi orang berniaga sendiri, anak-anak muda ya, orang-orang yang pertengahan umur 30-40 tahun, maka orang-orang ini yang terjejas. Lepas tu gulung tikar. Dan pertama kali dalam sejarah kita dapati bahawa orang bunuh diri cukup banyak ya. Dan di kalangan orang Islam. Ya, di kalangan orang Islam. Nah, ini satu perkara yang amat menyedihkan ya. Siapa nak tanggung masalah tu ya? Mereka bunuh diri, gantung diri. Sebab apa? Bisnes tak jalan, banyak hutang, tak ada kerja dan sebagainya ya. Tetapi pada masa yang sama juga dah hujungnya kita dapati Kerajaan Bersatu Pimpinan Tan Sri Mahyudin mengadakan darurat. Darurat ini juga satu isu. Ya, darurat itu tidak diisytiharkan di parlimen atau diisytiharkan parlimen, tidak ada perbahasan. Rang undang-undang yang dihasilkan, 6 rang undang-undang yang dibuat daripada darurat ini pun tidak dibentangkan di parlimen, tidak dibincangkan kalau saya tak silap ya. Lepas itu terus dijalankan dengan peruntukan 600 bilion masa darurat dilaksanakan untuk menguruskan negara. Jadi bagi saya ini perkara yang penting lah. Dan akhirnya apabila Tan Sri Mahyudin telah tidak lagi disokong, maka dia telah melantik TPM daripada UMNO ya, untuk pegang UMNO juga. Dan lepas tu bila dia betul-betul tak ada sokongan, maka dia lantik Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Dan itulah Perdana Menteri yang Sabri dapat, saya rasa dia dilantik dalam bulan Ogos kalau tak silap saya, mungkin saya tak ingat. Tapi dia dapat mentadbir kerajaan 1 tahun, 1 bulan lebih lah. Ya. Jadi bagi saya, bayangkan bagaimana kita nak buat dasar pembangunan ekonomi itu utamanya yang memerlukan satu perancangan yang aman, perancangan yang jelas, dia melibatkan banyak pihak ya untuk membangunkan ekonomi negara. Okey, tuan-tuan. Jadi maknanya sekarang kita dapati pentadbiran kerajaan itu tak kuat ya, sebab dia silih berganti Perdana Menteri dan berlaku perkara-perkara untuk menjatuhkan antara satu sama lain. Dan kita juga ada pilihan raya negeri yang juga menunjukkan pilihan raya negeri Sabah dan Sarawak masa itu yang menunjukkan juga kekuatan kerajaan itu makin lemah kerana Sarawak keluar daripada BN ya, begitu juga Sabah. So kita dapati kita ada friendly BN, friendly PH lah di Sabah dan Sarawak. So bagi saya ini juga satu isu yang selama ini 61 tahun ya Barisan Nasional Mentadbir Negara,
kita dapati kerjasama Sabah dan Sarawak itu dengan pusat adalah baik, ya. Memanglah ada benda-benda itu, tapi mereka runding secara tertutup di belakang tabir supaya rakyat tak tahu, ya. Tapi bila perkara ini dibuka secara terang-terang, maka orang ramai pun merasa bahawa benda ini tak bagus dan tak patut, dan kita rasa kita pun tak ada negara yang aman, ya. Sebab semua isu itu dibentangkan di halayak ramai, di depan orang ramai, semua orang boleh baca, ya. Maka kita dapati perkara ini memang tak bagus. Sebab bagi saya bukan kita tak mahu, tetapi soalnya bukan semua perkara itu mesti dijadikan tuntutan awam, sebab orang awam ni berbeza pendapatnya, ataupun dia tak tahu strategi, ataupun mereka tidak mentadbir negara. So pentadbir-pentadbir negara, pemimpin-pemimpin negara, dia mesti ada strategi-strategi yang boleh menyelamatkan imej dan maruah kita, ya. Buat cara baik-baik, berunding dan sebagainya, dan buat keputusan di parlimen, ya. So bagi saya itu perkara yang sangat besar. Selain daripada kelemahan pentadbiran tu, saya rasa kita perlukan pilihan raya yang ke-15 ini perlu memberi satu mandat, memberi mandat kepada kerajaan ataupun kepada gabungan yang kuat. Gabungan yang kita kata jelas dengan dia punya aset yang dah ada. Tak lain tak bukan ialah Barisan Nasional dan UMNO sebagai pemimpinnya. Selama ni, ya, saya bukan kempen untuk mereka, tapi saya cakap sejarah, ya, sejarah. Selama ini kita dapati UMNO lah yang bertanggungjawab menubuhkan Parti Perikatan untuk kita dapat kemerdekaan. UMNO lah juga yang telah menguruskan negara ini untuk menentang Parti Komunis Melaya, ya. Dan UMNO jugalah yang telah menubuhkan Malaysia tahun 63, dan UMNO jugalah melalui Barisan Nasional di bawah Tun Abdul Razak telah dapat memulihkan negara ini daripada peristiwa 13 Mei, dan sejak itu kita terus membangunkan negara, ya, sehingga negara kita mencapai negara maju, ya, negara sedang membangun, ya, sampai Datuk Najib Razak, ya. Dan lepas itu kita dapati kita punya jatuh, pasaran saham kita jatuh daripada 1,800 jadi 1,300. Kemudian kita nombor 2 ke nombor 1 kita jadi yang tercorot di bawah Vietnam, ya, dari segi ekonomi ASEAN. Lepas tu kita pula pelaburan apa semua lari daripada kita pergi ke Thailand, ke Vietnam, ke Indonesia. Kelapa sawit kita juga merudum, Indonesia menguasai kita. Hubungan dagangan kita dengan India untuk beli kelapa sawit, minyak kelapa sawit juga dihentikan. Begitu juga dengan China, semua lari ke Indonesia untuk membeli minyak kelapa sawit. So kita tak dapat beli apa, walaupun disuruh minum satu hari kelapa sawit, ya, tapi itu kelakar lah. Tetapi isunya sekarang harga kelapa sawit memang jatuh, dan orang lain telah ambil kesempatan daripada kelemahan kita, ya. Pengeluar kelapa sawit yang terbesar adalah Indonesia sekarang. Kita jadi yang kurang, ya, sebab tak ada pembeli yang aset besar. Mereka tak beli daripada kita, ya. Memang dia musuh kita dari dahulu. Siapa yang dengan China dengan India? Mereka pula tak beli, ya, dan Timur Tengah lah, ya. Tapi mereka tak beli dengan jumlah yang besar, habislah peladang-peladang kelapa sawit kita. Sebab tu harga kelapa sawit kita jatuh. Dan lepas tu juga industri-industri seperti apa kita Apple dan sebagainya, industri-industri digital kita juga keluar, mereka pergi ke Bangkok, ya. Begitu juga ada syarikat tu Honda juga dengan cerita keluar daripada Malaysia. So apa yang kita tinggal? Jadi itu sebab tuan-tuan, pentadbiran yang lemah, kepimpinan yang lemah atau kerajaan yang lemah menyebabkan kita tidak dapat suatu keadaan yang stabil yang boleh duduk bersama-sama berbincang membangunkan negara, ya. Sebab masing-masing duk bercakap atau bergaduh ataupun satu nak jatuhkan satu sama lain, ya, ambil peluang yang nak jatuhkan, akhirnya tak ada siapa yang tu. Akhirnya Datuk Ismail Sabri dilantik, maka betul lah dia dapat menguruskan, tapi perkara kecil-kecil lah, ya, perkara kecil-kecil lah. Dan beliau sempat pergi ke United Nations bercakap dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan negara kita. Betul, saya sokong. Sebab Indonesia dah bercakap dalam bahasa Indonesia begitu lama, begitu juga Cina, begitu juga kita kata Arab Saudi. Telah bercakap dalam bahasa masing-masing, walaupun mereka tahu cakap Inggeris, ya. Tahu cakap Inggeris, ya. Kenapa tidak, ya? Jangan kata kita je yang pakar. Indonesia tu rakyat pun banyak intelektual. Begitu juga dengan Cina, yang mahir-mahir. Mereka juga belajar di Eropah, di Barat, di Amerika, di England, kan. Lepas tu mereka balik negara, mereka majukan negeri mereka, tahu tak? Jadi kita sekarang yang tertinggal, kita perasan kita pandai, kita cakap bahasa Inggeris, kita hebat. Tapi tengok, bila kita bergaduh dalam politik negara, semua tak berguna. Semua dah tak boleh, ya. Semua orang marah. Itu sebab kita sebagai pengundi kena cari kerajaan yang stabil, ya.
dan BN telah buktikan bahawa dia stabil sehinggalah ya dijatuhkan pada tahun pilihan raya 14 dulu dengan keadaan yang tak wajar ya. Pemimpin kita dituduh macam-macam dan akhirnya mereka dapat penjarakan Datuk Najib ya di Kajang sana. Dan adakah itu satu kejayaan mereka? Kejayaan lah, tapi imej kita malulah. Satu Malaysia, kita Malaysia malu. Tapi kita mesti ingat bila kita baca betul-betul kes Datuk Najib, keadilan tidak diberi kepada beliau kan. Macam mana beliau telah tuduhan yang salah tetapi tidak dicabut. Macam mana hakim yang mengadilinya itu ya ada kepentingan tapi tidak mengaku. Macam mana ada orang-orang lain terlibat yang Datuk Najib suruh ya macam Menteri Kewangan 2 ke 3 itu ya, Gubernur Bank Negara yang terlibat tapi tidak diadili, tidak dipanggil jadi saksi ya. Macam mana Jolo tu tidak dipanggil jadi saksi? Orang yang bertanggungjawab masukkan duit itu juga, Nik Faizal pun tak dipanggil jadi saksi. Ya, macam mana keadilan kepada Datuk Najib dapat dilaksanakan? Ya, saya bukan menyebelah Datuk Najib tapi saya simpati dengan beliau sebab kalaulah kita diadili, kita mesti ada hak untuk mendapat sepuas-puas pengadilan pembelaan daripada orang-orang yang terlibat dalam kes itu. Kita mesti dapat pembelaan untuk menghukum seorang dihukum bunuh. Kalau tak ada siapa tengok dia bunuh tu pun, circumstances evidence tu kadang-kadang pun mahkamah lepaskan. Saya baca banyak kes-kes mahkamah begitu kan. Tak ada siapa membunuh ya dan tak jelas. Maka dia dilepaskan pada hukum gantung. So macam mana Datuk Najib tidak dapat kebebasan penuh? Lepas itu soal bahan bukti-bukti baru. Saya bacalah, saya dengar semua, saya baca semua, saya dengar. Mau tak diberi peluang. Penangguhan juga tak dibagi peluang. Ya langsung. Padahal peguam baru perlukan masa. Dan dokumen itu bukannya 1-2 inci, tebalnya beratus inci tebalnya satu dokumen saja berapa ratus muka surat. Ya, satu dokumen ini ada berapa ratus fail yang nak dibaca. Macam mana tak dibagi? Dibagi 1 hari untuk diisytiharkan. Lepas tu pengisytiharan tu pula draftnya telah dah keluar lebih awal daripada kesimpulan. Dibaca 23 bulan, tulis draft tu 26 bulan. So bagi saya macam mana perkara ni boleh berlaku? Saya bukan nyalakan keadilan sistem mahkamah tetapi saya nak tanya kenapa jadi macam tu? Kita nak buat, bagi saya itulah kehakiman itu mesti adil lah. Kita kena adil. Lepas tu kenapa misalnya peguam diraja England tak dibenarkan? Kes-kes biasa bunuh orang pun dibenarkan. Ini kes yang melibatkan maruah, melibatkan nama negara kita, reputasi pemimpin itu. Lepas tu pula dia dituduh dengan begitu berat sampai 5 kali tuduhan, 5 kali balasan daripada apa yang dikatakan diambil ya. Dan penjaranya berbelas tahun ya. So bagi saya jasa Datuk Najib tu banyak ya. Bagi saya, dan ada pula pihak yang misalnya lebih dahulu mendahului dari yang di-Pertuan Agong supaya tidak memberi pengampunan pada Datuk Najib ya. Bagi saya ini suatu perkara yang nampak sangat mereka memang mahu kenakan Datuk Seri Najib Razak. Jadi bagi saya ini perkara-perkara yang cuba misalnya mereka bertindak lebih bijak, ya lebih adil. Jadi tak adalah nampak rakyat tu bahawa memang benda ini tidak memang disengajakan ataupun memang ada perancangan ke komplot ke apa ke ya, seolah-olah lah. Maka kita harap perkara ini dapatlah jadi soal keadilan ya. Begitu juga sekarang kita dapati di Malaysia tak pernah berlaku kita punya pilihan raya negeri dan persekutuan tak sama. Tetapi kali ini saya lihat pilihan raya negeri, 6 buah negeri yang dipimpin oleh PAS dan juga PH ya, tak mau adakan pilihan raya serentak. Semua orang tahu itu akan mengibat belanja 300 juta lebih untuk mada tu dan dia juga akan mempengaruhi undi federal ini. Sebab bagi saya dia akan melahirkan satu keadaan yang tidak tentram lah. Dia kalau serentak, kita rasa aman damai. Dan kita tahu benda itu tidak akan dimanipulate. Tapi bila dia berlaku tidak serentak, nanti kita akan ada satu keadaan, kita tak tahu apa akan jadi. Tetapi saya percaya benda yang mungkin tak berapa sedap kesannya akan timbul juga ya. Dan macam-macam tomahan besok akan dibuat. Jadi bagi saya harap rakyat Malaysia, terutama parti-parti politik ini, mereka kena kita fikir betul-betul supaya kena ingat ini bukan parti politik itu nak menang seorang atau nak menang bahawa dia lebih betul daripada parti lain. Tak. Ini untuk negara kita. Kalau kita sayang negara kita dan kalau kita sayang demokrasi secara bersih kan, secara jelas, maka kita patutnya buat tindakan yang menyokong demokrasi itu. Bukan kita gunakan demokrasi hak kita, ya, kita ego.
ya, tak mau buat pilihan raya. Padahal SPR tu nak bekerja, ya, SPRM tu nak bekerja, banyak benda yang mesti dilakukan serentak. Dan terutama belanja lah. Dan kita kata nak selamatkan duit negara kan. Begitu jugalah tu sebab saya kata PH ni kata dulu hutang negara banyak masih dipegang. Tapi sekarang sedangkan hutang negara ditambah daripada kotak silap saya 600 bilion jadi sampai 1 trilion, 1.1 trilion masa dihabis kerajaan. So patutnya kalau hutang tu dah banyak janganlah ditambah tapi ni tambah. So sekarang nak buat pilihan raya juga hutang pun ditambah lagi. Siapa yang kena belanja duit? Kita orang ramai lah cukai-cukai, terpaksa kita bayar dan sebagainya. Jadi bagi saya, kesimpulannya tuan-tuan, ya tuan-tuan dan puan-puan, saya haraplah kita semua dapat sayang negara kita ni. Bukan sayang diri kita saja, sayang negara ni. Sebab negara ni kalau porak-poranda, kalau kucak-kacir atau kalau tak beres, yang ruginya kita yang dapat kesan. Misalnya besok satu masa kalau kita terus bergaduh, misal katakan, katalah dalam pilihan raya ni tak ada parti yang menang majoriti, ya. Maka sekali lagi dia orang kena duduk dan mereka kena berpakat. Macam mana nak buat kerajaan ni? Adakah dulu masa zaman pilihan raya 14, ya, PH dengan gabungan tu dah jelas dari awal. So tak ada masalah. Tapi sekarang kita dapati pecah-pecah. Sekarang kita ada PH satu grup dengan PKR dengan DAP. Lepas tu kita ada pula Perikatan Nasional. Perikatan Nasional bersatu dengan PAS. Lepas tu kita ada pula Barisan Nasional, UMNO, MCA, kawan-kawan lama dia itulah. Lepas tu kita ada pula kita kata GTA, Gerakan Tanah Air Pimpinan Tun Mahathir. Sekarang macam mana? Kita ada 4 gabungan sekarang. Dan gabungan yang besar ni PH dengan Barisan. Tapi gabungan kecil PH, PN dan juga Barisan. Tapi yang kecil-kecil macam GTA sebagainya kita anggap kecil, jangan marah lah ya. Dia baru ditubuhkan, tak tahu dah daftar ke belum kan. Tapi soal ni sekarang, kita sekarang kata adalah 4 gabungan sekarang. Kata masing-masing dapat kursi, tak boleh bina kerajaan. So you bayangkan macam mana kita akan menghadapi 5 tahun akan datang. Adakah kita akan mengulang peristiwa yang berlaku 2014 punya pilihan raya? Adakah kita akan mengulang? Pilih-pilih. Lama-lama kalau itu berlaku benar, Tuhan minta-minta jauhkan malaikat 44 lah kata orang Melayu kan. Minta-minta Allah tolong kita, janganlah berlaku seperti itu. Tapi kalau lah takdirnya begitu, macam mana kita nak buat kerajaan? Macam mana kita nak uruskan negara? Bila misalnya kita ada 3 gabungan, katalah 3 gabungan terpaksa duduk, ya, dan buat kerajaan. Atau 2 gabungan duduk untuk buat kerajaan, yang lagi satu ni BN mungkin pembangkang lah. Lepas tu GTA ni mungkinlah akan masuk pada kumpulan PH dan juga Perikatan Nasional. Tapi saya nak tanya, kalau dah 3 macam tu, boleh ke mereka ikhlas terima antara satu sama lain? PKR dengan DAP mesti nak akan melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebab Anwar Ibrahim mengimpikan opposition tu. Tapi saya percaya Gerakan Tanah Air mahukan Tun Mahathir. Perikatan Nasional mahukan Tan Sri Mahyudin. Jadi ada 3 calon Perdana Menteri untuk kalaulah kerajaan ini tak dapat dikuasai oleh satu parti majoriti. So, UMNO dia solo, dia akan di BN akan terus jadi pembangkang. Tapi isunya sekarang, dapatkah mereka terima? Ya, PH telah ada pengalaman bagaimana dia telah ditinggalkan oleh Bersatu. PH juga ada pengalaman bagaimana kerajaan dia tiba-tiba dibubarkan oleh Tun Mahathir. Dapatkah benda itu Bersatu? Jadi macam mana ni sekarang kita ni? Macam mana? Macam mana kita nak bentuk kerajaan? Tuan-tuan fikir. Itu sebab kita kena bagi satu parti yang kuat, majoriti, supaya dia boleh bentuk kerajaan dan dia menguruskan negara. Dan dalam hal ini, mau tak mau tuan-tuan, you kena ambil BN. Ini bukan kempen untuk BN, tapi dari segi logiknya lah. Pengalaman 61 tahun mentadbir negara tuan-tuan, tentulah tak sama dengan pengalaman 22 bulan, pengalaman 17 bulan, ya, ataupun campur 1 tahun tu, walaupun PM-nya orang UMNO, tapi itu kerajaan PN juga. Kerajaan kita kata berapa bulan saja. Kerajaan 22 bulan dengan kerajaan 17 campur 1 katalah juga 22 bulan. Lebih kurang sama je untuk mentadbir negara. Jadi sekarang macam mana tuan-tuan? Kita kena pilih suatu kerajaan yang kuat pengalaman. Sebab 61 tahun BN mentadbir dengan UMNO sebagai pemimpinnya. Dia telah mentadbir negara ini, dia tidak menimbulkan perkara yang
buruk-buruk. Dia dah buat perlembagaan tahun 57, lepas tu masa kita buat Malaysia tahun 63, dan benda itu diuruskan mengikut perlembagaan, tidak menyayangi orang bukan Melayu, memberi ruang kepada orang, siapa aja yang ada duit boleh berniaga, yang kaya bukannya orang Melayu. Orang Melayu makan gaji kerajaan aja, jadi askar, jadi polis, jadi pegawai takbir. Tak kaya dia orang, harapkan pencen. Itu pun PH dulu, nak buang pencen. Ingat tak? Dia buang berapa belas ribu pejabat awam. Ya, yang kontrak lah. Lepas tu dia nak kacau pencen-pencen penjabat awam. Tak risau ke? Orang-orang yang macam saya dah pencen, tiba-tiba tak ada pencen. Nak makan apa? Ya, nak makan apa? Kita dah makin tu, perubatan pun makin banyak. Ya, lepas tu pencen dah tak ada. Itu sebab orang gelisah. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pilih lagi PH, benda yang sama akan dilakukan. Takkanlah kita ni jadi macam orang tak faham. Sekali kita terantuk bendul kata orang, mesti kali kedua kita tengadah. Kita tengok ada tak benda menghalang kita kat situ. Sekali orang kata once bitten twice shy. Sekali kita dah kena, takkan kita tak malu. So jadi tuan-tuan, takkanlah, saya percaya logiknya lah, takkanlah kita dah ada pengalaman 22 bulan campur dengan 17 bulan campur dengan 1 tahun yang sebenarnya tak ada juga kuasa banyak dalam menguruskan negara ni. Ya, kita masih nak mengulang benda yang sama. Sebab itu BN ni dia ada menteri yang cukup, dia ada kaki tangan yang cukup, dia ada pemimpin-pemimpin yang ramai, ya, dan dia ada pengalaman pentadbiran yang lama, dan dia sebenarnya akan lantik, saya percaya BN akan cari calon-calon yang ada pengalaman, bukan saja dari segi kelulusan mereka yang baik, ya, kawan-kawan diploma kata orang, tetapi mereka ini telah dilatih daripada bawah. Kawan-kawan yang jadi ketua pemuda ke, jadi contohkuasa bahagian ke, jadi ketua cawangan ke, sebelum dia meniti terus menjadi ketua bahagian. Ya, lepas itu menjadi MKT UMNO ke, MT UMNO ke, lepas tu pegang jawatan-jawatan apa kita kata tertentu. Jadi kawan-kawan batch yang baru ini akan kawan-kawan melalui pengalaman itu. Ya, yang dulu dah jadi menteri apa semua takkan dilantik semula, ataupun saya rasa takkan mereka nak datang semula. Tapi yang dilantik ni, yang selama ini jadi ketua pemuda lah, ketua cawangan lah, bla bla sebagainya. So mereka ada pengalaman yang banyak. Jadi dan saya percaya mereka juga telah berubah. UMNO bukan parti konservatif. Ya, memang dia konservatif dari segi bahawa dia ni mengekalkan perkara-perkara lama yang menjadi hak-hak tradisional tanah Melayu sebelum kita merdeka. Itu bukan konservatif. Itu mengekalkan tradisi lama, perkara-perkara lama. Tetapi dia telah dimodernkan. Misalnya kuasa raja berperlembagaan telah dimodernkan. Dulu kita ada raja mutlak. Sekarang kita ada raja berperlembagaan. Undang-undang kontrol mereka. Begitu juga misal agama Islam. Dia juga bagi kebebasan pada agama lain. Tapi jangan dengan cara aman lah disebarkan. Begitu juga kita dapati apa kita kata sistem kerajaan negeri telah dibuat sejak tahun 48. Ya, diteruskan sampai sekarang. Ya, dan dari segi demokrasi pun kita tentukan demokrasi kita 5 tahun sekali ataupun kurang 4 tahun sekali diadakan pilihan raya umum dan juga pilihan negeri. So bagi saya tak ada masalah dalam pentadbiran negara sebelum tu. Ada masalah betul. Adalah juga pemimpin yang ada rasuah tapi diadili. Saya ingat kes Datuk Dr. Hitoyo telah diadilkan. Kita tak cover pun, ya. Tetapi kita tak adalah dan banyak. Tetapi yang kita risau ni macam ni, bila kerajaan PH naik maka 15 kes dulu dia dah buang. Sekarang kalau dia naik mungkin banyak kes lagi dibuang, ya. Sedangkan UMNO tidak buang kes, ya. Itu jadi bagi saya tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata PRU 15 ni sangat-sangat penting, ya. Sangat-sangat penting, ya. Saya tak naklah putar balik cakap orang, tetapi bagi saya ikhlas dia sangat penting sebab inilah peluang untuk kita membetulkan semua kesilapan kita atau kelemahan kita, ya, yang telah berlaku pada 4 tahun 5 bulan yang lepas, ya. Kelemahan kita, kesilapan kita, kekurangan kita, dan kita kembali kepada suatu suara majoriti supaya dia boleh membuat keputusan dasar dengan baik dan tentukan dasar-dasar itu tidak lari daripada perlembagaan kita. Dan lepas tu dasar-dasar itu dilaksanakan dengan adil pada semua kaum kita, semua rakyat Malaysia yang plural ni, yang majmuk ni. Dan lepas tu kerajaan itu juga mempunyai pengalaman dan kepimpinan yang bukan cap ayam, ya, dan juga mempunyai pengetahuan yang luas di peringkat antarabangsa. Begitu juga hubungan dagangan, hubungan diplomasi kita, diplomatik kita juga mestilah diuruskan dengan baik. Saya mahu ataupun saya haraplah kita dah aman selama 61 tahun. Kenapa tidak kita hidupkan semula, ya, yang pengalaman 4 tahun 5 bulan kita jadikan sempadan, ya, yang baik kita jadikan tauladan. Apapun kita tetap manusia, memang ada kelemahan.
Tetapi tuan-tuan, manusia itu boleh dimaafkan, ya. Allah SWT pun maafkan kita. Tidak, takkanlah kita nak bertaubat selalu, bukan? Dia tak kejam. Nabi Muhammad SAW pun sayang kita. Jadi kalau orang bukan Islam tu, saya percaya agama juga pujuk supaya kita melakukan keadilan dan kebaikan. Jadi saya harap tuan-tuan semua akan dapat menggunakan undi tuan-tuan yang baik. Tuan-tuan adalah raja pada hari pilihan raya kita nanti. Dan sebagai raja, kita buatlah keputusan yang baik supaya kita tidak menjadi raja yang lemah, raja yang kita tak berapa faham tentang pentadbiran negara, atau kita jadi raja yang tak faham-faham cakap di orang, ataupun kita jadi raja yang kita kata tak mau percaya cakap orang, ya. Ada macam-macam ego kita manusia. Tapi apapun, saya harap Tuhan akan menjaga kita semua, lindungi kita semua dan menjadikan negara ini aman makmur. Kita berdoa supaya segala-galanya baik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan.